SIS sebagai sesat. Halo warga netizen. So kes hari ini adalah berkenaan dengan Mahkamah Persekutuan membenarkan perayaan yang dikemukakan oleh SIS ataupun Sisters in Islam untuk mengenepikan fatwa yang telah dikeluarkan oleh Majlis Agama Islam Selangor yang melabelkan SIS sebagai sesat. Mahkamah yang dianggotai oleh 4 orang hakim. 3 orang hakim sebulat suara telah berpendapat membenarkan untuk label sesat dikeluarkan ataupun tidak dikenakan ke atas NGO SIS. Mereka berpendapat bahawa fatwa yang dikeluarkan oleh Majlis Agama Islam sesiapa sahaja individu yang mengamalkan atau menghebahkan ideologi liberalisme ataupun pluralisme ini, mereka adalah dikategorikan sebagai sesat dan boleh diambil tindakan. Dari segi fatwanya, mereka bersetuju bahawa itu fatwa yang jelas dan nyata yang memang tidak boleh dicabar. Tetapi persoalannya di sini adalah, adakah sebuah syarikat ataupun NGO itu boleh dilabelkan sebagai sesat? Apa yang dirujukkan di dalam fatwa itu adalah dikenakan ke atas individu. Jadi fatwa ini tidak boleh diguna pakai ke atas syarikat ataupun NGO. Kerana bagaimana untuk sesebuah syarikat ataupun NGO itu nak bertaubat? Sebab mereka bukanlah dalam kategori manusia ataupun benda yang hidup. Jadi itu adalah alasan yang diberikan oleh ketiga hakim ini. Pada satu sudutnya adalah mereka berpendapat bahawa fatwa yang dikeluarkan oleh MAIS terhadap individu ataupun sesiapa sahaja yang berbentuk manusia yang menyebarkan ideologi liberalisme ini ataupun pluralisme ini adalah dikategorikan sebagai sesat dan boleh diambil tindakan. Tetapi sekiranya ianya adalah sebuah syarikat ataupun sebuah NGO, persatuan whatsoever lah yang dikategorikan sebagai ciptaan, maka mereka tidak boleh dilabelkan ataupun difatwakan sebagai sesat. Okey, kita tengok di sudut yang sebaliknya pula, diputuskan oleh seorang lagi hakim di dalam kes ini, yang mana pada pendapat peribadi saya adalah lebih rasional. Perkara pertama sekali adalah hakim ini berpendapat bahawa apa yang diputuskan di peringkat Mahkamah Tinggi sebenarnya adalah benar. Apa-apa melibatkan cabaran terhadap fatwa, apa-apa isu berkaitan dengan agama Islam haruslah di bawah jurisdiction Mahkamah Syariah. Jadi civil court tidak ada tempat sebenarnya untuk mengeluarkan sebarang keputusan terhadap isu yang berkaitan dengan mencabar fatwa ini. Yang keduanya pula, saya rasa ini adalah lebih rasional. Hakim ini mengatakan bahawa tidak akan wujud sesebuah syarikat ataupun persatuan itu sekiranya tidak ada manusia di sebaliknya. Kelompok manusia inilah yang akan menjalankan aktiviti di bawah syarikat ataupun persatuan ini, which is itu adalah lebih rasional. Takkanlah monyet ke ataupun nata di koko ke yang membangunkan sesebuah syarikat ataupun sebuah NGO. Jadi adakah sekiranya sesebuah persatuan ataupun syarikat